Suara tidak dengar. Okey. Okey, suara dengar tapi gambar tak keluar. Okey, Kakak masuk dulu ya, live dulu. Oh, memang Jumaat belum ini kah? Suara tak dengar. Boleh live sudah nih, boleh live sudah. Okey. Memang Jumaat belum keluar dulu lah. Ya, Kakak masuk dulu lah. 3, 2, 1, go. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah. Minta maaf sebab sedikit terlambat, ada masalah lain tadi. Di kampung dasar lama ni memang agak susah dari cari-cari lain dari dapur sampailah ke bilik ni. Alhamdulillah dapat juga meneruskan live program pada hari ini for the first time, Facebook live motivation yang bertajuk Manage Our Expectation. Okey, saya harap suara saya jelas lah ya. Okay, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Okey, baiklah, sebelum kita menjemput panel jemputan kita pada hari ini, sedikit sebanyak saya ingin berkongsi dengan anak-anak pelajar yang bakal menduduki SPM. SPM yang sepatutnya dijadualkan pada tahun 2020. Begitu juga dengan anak-anak STPM yang dijadualkan pada tahun lepas tetapi telah dijadualkan semula pada tahun ini, iaitu tahun 2021, yang insya-Allah akan berlangsung pada 22 hari bulan Februari. Insya-Allah, yang bermaksud ada lebih kurang 25 hari lagi untuk anak-anak pelajar SPM berjuang mengatur strategi bagi menempuh cabaran menghadapi sijil pelajaran Malaysia. Okey. Sudah ramai kah yang join tu? Ya, Okey, ramai. baiklah. Segala yang terjadi tu adalah dengan izin Allah jua, dan insya-Allah memang ada hikmah di sebaliknya. Jadi anak-anak pelajar, cikgu minta bertenang, jangan lari fokus. Okey. Memang tidak dapat dinafikan pandemik yang melanda seluruh dunia ini mempengaruhi semua orang. Okey. Yang pertama susah untuk fokus, low motivation dan gangguan emosi memang dijangkakan, memang kita jangkakan. Tapi cikgu harap semua pelajar, anak-anak pelajar SMK Kunak khasnya, daerah Kunak dan semua pelajar di Malaysia go easy with yourself, tolong bertenang dan atur strategi yang terbaiklah. Okey? Kita tidak boleh underestimate pandemik ini, bagaimana kesannya kepada emosi dan fizikal. Okay? Kerana kesihatan mental dan fizikal ni penting untuk anak-anak SPM menghadapi SPM dengan tenang, dengan fokus. Kalau kesihatan mental dan fizikal terganggu, cuba bayangkan, macam mana nak belajar? Macam mana nak menjawab? Macam mana nak ingat apa yang cikgu ajar? Okay? Cikgu harap dalam tempoh 25 hari ini anak-anak boleh atur strategi dengan baik, fokus, sentiasa di landasan yang betul. Okey. Pastikan impian anda itu lebih
besar daripada cabaran yang anda sedang lalui sekarang. Okay? Kalau anda rasa cabaran itu lebih besar, maksudnya impian anda masih kecil. Ini yang cikgu belajar. Setiap kali cikgu ikuti sesuatu, ada benda yang cikgu belajar dan cikgu cuba sampaikan dan kongsi dengan anak-anak pelajar cikgu mana yang cikgu rasa bermanfaat lah. Okay? Jadi hari ini tajuk kita pada hari ini manage our expectation. So how do we manage our expectation? Okay? Bagaimana kita kekalkan mental dan kesihatan fizikal kita sepanjang pandemik. Mau tidak mau kita kena menghadapi SPM walaupun di kala pandemik melanda COVID-19 ya. Jadi secara ringkasnya kita semua perlu untuk manage our expectation. Apa yang kamu fikir, itulah kamu. Jadi berhati-hati memilih input yang masuk kepada kepala anda, yang masuk dalam fikiran anda, sebab apa yang anda fikir akan mempengaruhi tindakan anda, akan mempengaruhi emosi anda. So berhati-hati memilih input yang baik untuk anda. Jadi cikgu sangat berharap malam ini dengan tajuk manage our expectation ini membantu pelajar untuk open your mind, atur strategi, belajar sesuatu. Okay, sebab anda dipilih untuk melalui SPM pada pandemik dengan keadaan yang kritikal, yang cikgu rasa kritikal, dengan PDPR dari rumah, dengan pelbagai halangan, ada yang sampai putus asa, tidak mau ambil SPM, tapi cikgu tidak berputus asa dengan anda dan cikgu harap anda tidak berputus asa dengan diri anda sendiri. Kalau orang lain berputus asa dengan anda, masih boleh diselamatkan. Tapi kalau anda yang putus asa pada diri sendiri, siapa yang mau bantu? Sebab itulah penting kita manage expectation kita. Kalau kita rasa tidak mampu, jangan terus putus asa. Berdiri dan cuba lagi. Okey? Jadi tanpa membuang masa, cikgu rasa itu saja pengenalan cikgu untuk hari ini. Tanpa membuang masa, Cikgu Jumat boleh masuk? Boleh. Okey. Sebelum cikgu jemput panel kita pada hari ini, cikgu ingin baca sedikitlah salam perkenalan lah untuk Tuan Jumat ni buat semua anak-anak cikgu yang mendengar pada hari ini. Okey, panel kita pada hari ini Tuan Jumat bin Mat Saleh atau lebih dikenali sebagai Cikgu Jumat. Cikgu rasa ada yang kenal dengan Cikgu Jumat ni. Okey, merupakan anak jati daerah Kunak juga. Sebelum ini menetap di Kota Baru Kelantan sejak tahun 2010. Dan sekarang ini disebabkan PKP terkandas di Sabah, dia telah menetap balik di Sabah. Tapi di daerah isteri tercinta di Lahad Datu. Okey, tapi ada hikmah yang besar di balik terperangkap itu. Okey. Dan mempunyai kelulusan diploma pengurusan teknologi UTM di College Teknologi Darul Naim, KTD lah. Dan melanjutkan pelajaran dalam bidang ijazah Sarjana Muda Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Okay, beliau merupakan seorang motivator berpengalaman selama 10 tahun dan telah menyampaikan motivasi di seluruh Malaysia dan juga di 3 buah universiti utama di seberang di Indonesia. Okey, beliau juga merupakan tokoh Ma'al Hijrah termuda peringkat daerah Kunak pada tahun 2012. Masa tu umurnya cikgu rasa belum 30 ya, Cikgu Jumat. Belum. Kan sudah lebih 30. Belum. Okey. 30 Seterusnya cikgu serahkanlah kepada Tuan Jumat untuk meneruskan topik kita pada hari ini. Dipersilakan.
Okey, kita saksikan dulu video montage ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Yulianti selaku kaunselor sekolah. Seterusnya yang diraikan para pelajar SMK Kuna daripada pelajar tingkatan 5, tingkatan 6 dan juga mungkin ada penonton daripada sekolah-sekolah yang lain ataupun ibu bapa dan guru yang sedang menyaksikan kita dalam live pada kali ini. Ini live motivation yang pertama kali seumpamanya kerjasama dengan unit bimbingan dan kaunseling SMK Kuna bersama-sama dengan Cikgu Yuli. Okey, kita berikan dulu tepuk tangan yang gemuruh kepada Cikgu Yuli kerana beliau telah menganjurkan program yang terbaik. Kita berikan button tepuk tangan di ruangan komen dan tolong komen di ruangan komen di bawah di mana anda sedang menyaksikan live kita pada malam ini. Anak-anak, adik-adik pelajar sekalian, brothers and sisters, walaupun suasana COVID yang begitu hebat melanda negara kita, bahkan di seluruh dunia, suasana COVID ini kita tak boleh nafikan, kita tak boleh elak. Kerana apa? Sebab inilah yang Allah telah tetapkan, Allah telah aturkan untuk kita dan kita kena lalui, kena jalani semua ini dengan redha dan bukannya berserah semata-mata, tetapi kita kena buat juga sesuatu untuk kita bangkitkan semangat kita untuk capai kecemerlangan dalam pembelajaran SPM dan STPM kita. Kenapa? Sebab sesuai dengan tajuk kita malam ini, manage our expectation, yang mana kita melihat kita perlu uruskan apa jua kestabilan emosi kita, apa jua pemikiran dan minda kita disebutkan oleh Cikgu Yuli di awal tadi. So, para pelajar dikasih sekalian, so malam ini kita bersama dengan saya, insya-Allah saya akan cuba bantu anda bagaimana kita nak menguruskan, kita nak manage our expectation ini supaya kita boleh cemerlang. Okey, kalau nak diikutkan keadaan sekarang ni, COVID terlalu kritikal. Hari-hari 3-4 ribu kita tengok kes baru. Tetapi kenapa kerajaan masih lagi membenarkan pelajar SPM dan STPM untuk bersekolah? Ini menunjukkan apa? Walaupun COVID itu penting, tetapi masa depan anda jauh lebih penting, brothers and sisters yang menyaksikan. So, anda haruslah lebih bersemangat, anda haruslah lebih lebih bersedia untuk mendepani semua ini. Dan setiap ujian yang datang itu pasti ada hikmah di sebaliknya. Antara ramai-ramai calon SPM, SMK Kuna ni, anda yang Allah pilih, anda yang Tuhan pilih untuk datang, untuk menghadapi COVID ini. Kenapa? Sebab Allah tahu, Tuhan tahu anda mampu mengatasinya. Dan hikmah di sebaliknya, anda adalah pelajar-pelajar yang advance, mempunyai soft skill yang advance dalam pembelajaran alam maya seumpama ini. Dan kalau kita saksikan, soft skill seperti ini sangat diperlukan dalam kerjaya nanti. Kalau anda nanti nak bekerja, tidak lagi dilihat hanya semata-mata pada keputusan dan result anda dalam peperiksaan, tetapi dilihat juga daripada kemampuan soft skill anda untuk mendapatkan pekerjaan itu. So, kalau tanpa soft skill ini, anda tak mungkin bersaing. Okey, tak mungkin mampu bersaing untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. So, brothers and sisters yang menyaksikan kita, kalau boleh tolong tekan like, tolong tekan share semua link video ini agar ramai lagi rakan-rakan kita mungkin terlepas pandang dan sebagainya untuk sama-sama menyaksikan kita pada malam ini. So now we go to the topic, manage our expectation. Saya nak buka slide saya dulu. Alright, kita buka saya punya slide.
Okey, ini slide saya, manage our expectation. So brothers and sisters, saya nak tunjukkan kepada anda, okey, ini sedikit latar belakang saya telah disebutkan tadi dan kita next, ini tak berapa penting. Okey, sebelum kita mula, saya nak tunjukkan satu gambar ini. Ada satu gambar di sini, tolong komen di ruangan komen di bawah. Gambar apakah ini? Okey, cuba anda lihat gambar apakah ini ya. Gambar apa ni? Alright. Okey. Cuba lihat gambar apakah ini. Alright, saya tutupkan wajah saya sekejap. Saya nak tengok awak tengok full. Okey, ada yang komen tak? Gambar apa ni? Cuba komen. Cuba tengok. Gambar apa ni? Saya nak anda tengok. Gambar apa ni? Okey, cuba tengok. Dalam gambar ni, apa yang anda dapat saksikan? Cuba tengok. Apa yang dapat anda saksikan? Apa yang dapat anda saksikan? Ramai yang bersama kita malam ini ya. Lebih daripada 50 orang. Ada yang kata Ainjun kata gunung. Bagus. Gambar gunung. Betul. Gunung. Siapa Syah? Gunung. Dia kata siapa Syah? Oh, nama dia siapa Syah? Muhammad Alwi kata gunung. Everest. Yes, very good. Gunung, yes. Selain daripada gunung, apa lagi yang dapat anda saksikan? Okey, selain daripada gunung, apa lagi yang anda dapat saksikan? Okey. Ada yang salah. Apa lagi anda dapat saksikan? Ais. Ya, ada seseorang. Yes, ada seseorang. Itu yang saya tunggu jawapannya. Ada seseorang yang ada di situ. Yes, ada orang. Okey, betul. So, saya nak tanya anda, brothers and sisters yang menyaksikan saya, ada orang itu, so saya nak tanya anda, ada orang tu nak pergi mana sebenarnya? Orang tu nak pergi mana? Okey, cuba komen. Orang tu nak pergi mana? Nak daki gunung. Pendaki gunung. Yes, itu pun antara jawapan yang betul. Okey, manusia mendaki. Yes, jawapan yang betul. Pendaki. Yes, jawapan yang betul. Tetapi yang lebih tepatnya, orang tu sebenarnya nak menuju kepada puncak. So, brothers and sisters, daripada gambar ini dapat memberikan kita satu analogi motivasi yang cukup besar. So, apa yang dapat kita saksikan di sini, brothers and sisters, apabila orang tu nak menuju puncak, saya nak tanya anda, adakah jalan dia, ini okey, analogi dia begini. Orang itu adalah anda, sementara puncak itu adalah your mission. So, seumpama apa? Orang ini sebenarnya nak menuju puncak. Dan kalau anda sekarang ini sedang berada di tingkatan 5, so your mission is SPM. Sementara anda yang berada di tingkatan 6, your mission is STPM. So brothers and sisters, saya nak tanya anda, kalau orang tu nak menuju puncak, adakah jalan yang dia lalui semudah itu? Cuba komen dulu, adakah jalan itu semudah itu? Cuba tengok. Adakah jalan itu semudah itu? Saya nak tunggu jawapan yang tepat. Semudah itu kan mereka nak sampai di atas puncak? Adakah jalan itu semudah itu? Yes, jawapannya tidak. Bukan semudah itu. Yes, very good. Kerana apa? Untuk menuju kepada puncak kejayaan bukanlah semudah yang kita sangka, tetapi tidak mustahil, brothers and sisters. Kerana apa? Perlu melalui liku-liku perjalanan yang hebat. Perlu melalui satu selok-belok kejayaan yang hebat. Dan saya nak beritahu kepada anda, brothers and sisters, perjalanan inilah yang anda sedang tempuh sekarang. Orang yang mendaki gunung yang tinggi, semakin tinggi pendakian dia, semakin tinggi pula cabarannya. Semakin tinggi pendakiannya, semakin getir pula ujiannya. Begitulah dengan kita. Kalau kita berada di tingkatan 5, ujian SPM tak sama dengan ujian PT3. Ujian SPM tak sama dengan ujian UPSR. Semakin tinggi arasnya, semakin tinggi kita, semakin tinggi arasnya. Begitu juga dengan orang yang mendaki. Tetapi orang yang nak menuju pendakian itu, dia perlukan persiapan. Dia perlu tahu dia nak ke mana, dan dia perlu ada keazaman yang kuat untuk capai pencapaian itu. Kalau tidak, maka apa yang berlaku? Maka dia akan jadi satu perkara yang mustahil dia sampai. Sebab apa? Orang yang mendaki ni kadang-kadang, bila dia mendaki, dia akan rasa penat dan letih sangat. Sehingga datang bisikan-bisikan kecil dalam mental dan fikiran dia tu. Ini yang Cikgu Yuli sebut. Awas, jaga-jaga dengan pemikiran yang begini. Bisikan-bisikan kecil itu akan datang, dia akan kata stoplah, berhentilah, macam-macam dia akan kata. So brothers and sisters, adakah anda nak berhenti? Jangan berhenti. Apa yang perlu anda buat adalah teruskan. Ya, kita tengok pendaki yang teruskan perjalanan dia walaupun dia terjatuh dan terseliau, kakinya bengkak. Dia rasa pernafasannya semakin terhad kerana oksigen semakin kurang bila dia naik dan naik. Tanpa berputus asa, maka dia akan sampai di atas puncak. Dan apabila dia sampai di atas puncak, dia akan saksikan satu pengalaman.
satu perasaan, satu kegembiraan, satu keseronokan yang tak mampu disaksikan oleh ramai orang. So brothers and sisters, pengalaman inilah yang menjadi satu hadiah yang sangat berharga untuknya sehingga dia terlupa sebelum sampai di atas puncak sebenarnya dia pernah terjatuh ratusan kali. Sebelum sampai di atas puncak sebenarnya dia pernah hampir berputus asa. So inilah yang kita sebutkan kemanisan sebuah kejayaan. Samalah macam anda brothers and sisters. Macam-macam anda tempuhi. Setelah tarikh baru pula. Setelah belajar di kelas biasa, belajar secara online. Yang kadang-kadang secara online ni kita nak faham pun sukar dan sebagainya. Tetapi kita tak boleh berikan alasan. Kita kena tempuhi juga. Kita cuba fahami juga. Dan akhirnya kita lihat apabila kita teruskan perjalanan kita menuju SPM dan STPM ini tanpa mengenal erti putus asa dan kita buat sehabis baik dan bila kita berjaya nanti tahun depan diumumkan pelajar cemerlang SPM dan STPM dan pada ketika itu nama kita disebut dan kita akan naik di atas pentas dan kita berjalan di atas pentas itu anak-anak pelajar sekalian dan kita akan disebutkan nama kita dan disaksikan oleh dua insan yang kita sayang. Siapa insan yang kita sayang itu adalah ibu dan ayah kita. Ketika itu, ibu dan ayah kita sedang menyaksikan dengan bercucuran air mata kerana begitu banggakan kita. Mereka bangga melahirkan kita. Mereka bangga mengandungkan kita. Mereka bangga membesarkan kita. Dan akhirnya saat itulah satu pengalaman yang tak boleh disaksikan oleh semua orang. Kerana yang disebutkan sebagai inilah kemanisan sebuah kejayaan. So brothers and sisters, jalan yang perlu kita lalu untuk menuju kemanisan sebuah kejayaan itu adalah seumpama ini. Terkadang kita ke kiri, terkadang kita ke kanan, terkadang kita terjatuh dan tersilaup dan sebagainya. Tetapi bila kita teruskan perjalanan tanpa mengenal erti putus asa, maka inilah disebut sebagai proses untuk berjaya. So bagaimana kita nak penuhi expectation kita? Kita perlu melalui proses-proses kejayaan ini. Tanpa proses ini, kita tak boleh manage our expectation. So, brothers and sisters, mari sama-sama bersama dengan saya hari ini, kita telusuri ada 5 proses untuk kita berjaya. Anda bersedia? Kalau anda bersedia, tolong katakan sedia. Kalau anda bersedia, tolong komen sedia. Komen sedia dulu. Alright. Okay, steady. Okay, good. Alright, teruskan usaha. Betul, okay? Just do it. Nothing is impossible. Yes, betul. Okey, betul. Okey, terus komen. Anda sedia atau tidak? Bagus. Responsif pelajar-pelajar SMK Kuna. Very good. Ini yang saya suka. Maknanya kita berlaku persediaan dua hal. Terima kasih. Ready. Muhammad Alwi, thank you. Nanoi, sedia. Thank you. Very good. Zigzag, thank you. Sedia. Very good. Now, are you ready? Bila anda dah ready, brothers and sisters, saya nak tunjukkan anda lagi apakah 5 proses sukses itu agar kita semua boleh manage our expectation. Number 1, so brothers and sisters, number 1, the first stage adalah stage yang pertama untuk kita manage our expectation. Anda perlu ada matlamat yang jelas. Okey, matlamat yang jelas ini mestilah jelas dengan sejelas-jelasnya. Kerana apa? Orang yang tidak ada matlamat seumpama orang yang memanah tanpa sasaran. Orang yang tidak ada matlamat itu seumpama dia memanah tanpa sasaran. So brothers and sisters, saya nak anda menuliskan apakah matlamat pembelajaran SPM dan STPM anda. Dan mesti jelas. Saya selalu bertanya dengan pelajar-pelajar di sekolah, apakah matlamat SPM anda? Ada yang jawab dengan saya, dia kata, matlamat SPM saya nak cemerlang. Dia kata saya nak cemerlang. Cemerlang yang bagaimana? Itu bermaksud matlamat itu belum lagi matlamat yang jelas. Semakin jelas matlamat anda, semakin jelas tindakan anda, semakin jelaslah perjalanan anda untuk capai expectation yang anda nak. Okey, matlamat yang kita maksudkan ini adalah matlamat yang tepat dan jelas. Bagaimana nak dapatkan matlamat yang tepat dan jelas? Ada menggunakan formula SMART. Tolong komen, tolong tulis formula SMART. S-M-A-R-T. Apa itu formula SMART? Okey, formula SMART ini digunakan untuk menetapkan matlamat. Okey, yang pertama S, spesifik. Okey, yang pertama S, spesifik. Yang kedua M, measurement. Yang boleh, measurable. Boleh diukur.
Yang ketiga adalah achievable, boleh dicapai. Dan yang keempat ada R, realistic, reasonable. Dan yang kelima T, time. Okey, yang pertama saya ulang. Yang pertama adalah spesifik, lebih terperinci. Yang kedua adalah measurable, boleh diukur. Yang ketiga adalah achievable, boleh dicapai. Dan yang keempat adalah reasonable, satu benda yang sangat kuat alasannya untuk kita capai. Dan yang kelima adalah T, time. So, bagaimana kita nak buat? Yang pertama, spesifik. Kalau anda katakan nak cemerlang dalam SPM, tuliskan cemerlang macam mana. Spesifikkan cemerlang macam mana. Kalau ada 10 subjek, berapa A yang anda nak, berapa B yang anda nak. Anda kena spesifikkan. Dia tak boleh cemerlang saja kerana cemerlang itu terlalu general. Okey, yang kedua, achievable. Pastikan apa yang anda tulis itu, pastikan anda boleh capai. Biar dia boleh capai dengan betul. Anda mampu capai, itu yang perlu anda tulis. Yang seterusnya adalah reasonable. Anda mesti ada alasan yang kuat kenapa anda perlu capai benda itu. Mungkin alasan itu untuk membanggakan ibu bapa. Mungkin alasan itu kita nak banggakan pihak sekolah dan guru-guru. Mungkin alasan itu untuk memudahkan masa depan kita dan sebagainya. Okey, dan apa lagi? Achievable, R. Okey, dan last kali T, time. Alright, time. Dan time tuliskan masa yang awak nak capai. So, itu maksud saya. So, measurable ini boleh diukur. Awak kena letakkan nombor. Berapa A, berapa banyak A. Benda yang boleh anda ukur. Berapa banyak B. So, itu maksudnya smart. Smart, formula smart. So, anda perlu tulis formula smart anda, matlamat anda sebelum menuju SPM dan STPM yang akan datang. Sama juga dengan pelajar tingkatan 6. Berapa pointer yang you nak capai? 3.0, 2.5, 4.0. Anda kena capai matlamat-matlamat yang detail. Okey, setelah ada matlamat itu, barulah anda menuju kepada tangga yang kedua, brothers and sisters. Apa itu tangga yang kedua? Tangga yang kedua adalah anda perlu iringi matlamat itu dengan keazaman yang kuat. Kenapa anda perlu iringi matlamat itu dengan keazaman yang kuat? Kerana apa, brothers and sisters? Sebab matlamat ini akan terganggu oleh ujian-ujian dan cabaran-cabaran. Okey, kerana matlamat ini akan terganggu dengan ujian-ujian dan cabaran-cabaran. Sebagai contohnya lebih-lebih lagi bila kita berada di rumah. Di rumah kadang-kadang kita nak buka buku belajar, tiba-tiba adik kita ajak, "Bang, jom kita main PUBG." Alamak, apa yang berlaku? Kita lupakan buku dan terus main PUBG. Macam tu bermaksud keazaman kita tidak cukup kuat. So, brothers and sisters, apa yang saya nak anda buat adalah anda kena kuatkan matlamat anda dan keazaman anda. Bila anda kuatkan, apa jua halangan yang datang, anda akan boleh menolaknya dengan baik. Daripada kita bermain PUBG, lebih baik kita mengaji. Hashtag dan dakwah. Macam tu. So, brothers and sisters, kalau boleh tolong azam ni mesti kuat. Apa jua alasan anda, apa jua yang datang, anda kena hadapi juga perjalanan ini sebab anda nak berjaya. Orang yang nak berjaya, orang yang semangat untuk berjaya. Okey, sebagai contoh, orang yang ada azam yang kuat, dia tidak akan rasa lemah bila berlaku macam ni. Bila berlaku diubah dan sebagainya. Kerana dia tahu ini semua telah ditentukan. Dan apabila dia tidak mengubah keazaman dia, tidak ada apa yang akan boleh menghalang dia untuk capai kejayaan. So, matlamat yang jelas perlu diiringi dengan keazaman yang kuat. Walaupun sekarang kita tengok masa kita sudah semakin suntuk. Lagi berapa bulan kita nak capai, nak menuju Dewan Peperiksaan kan? Tapi tidak ada yang mustahil sekiranya kita bermula daripada sekarang. So, number 3 adalah PDPR. Okey, PDPR. So, saya nak sebutkan PDPR ni lebih dalam lagi. Yang pertama, PDPR ni kita kena konsisten untuk menghadiri PDPR ini, brothers and sisters. Konsisten menghadiri PDPR ni. Kenapa saya katakan perlu konsisten menghadiri PDPR ini? Kerana yang pertama, PDPR ini adalah gedung ilmu kita dalam keadaan belajar secara alam maya ini. Belajar secara alam di atas talian seperti sekarang ini.
Okey, PDPR ni samalah macam dengan kelas biasa. Kalau kita tak hadir kelas, tak mungkin kita faham apa yang cikgu ajar. Sama dengan PDPR. Tetapi yang saya nak tekankan di sini, PDPR yang saya nak tekankan di sini, dalam tempoh ini nanti, kalau cikgu awak buat PDPR, tolong hadir, wajib hadir, jangan ponteng. Yang seterusnya, dalam PDPR ini ada adab-adab dia, brothers and sisters. Adab yang pertama, kita kena hadir lebih awal berbanding guru yang sedang mengajar. Kita kena tunggu cikgu dalam meeting itu. Walaupun cikgu yang pegang kod meeting, kita kena siap lebih awal. Yang kedua, bila kita berjaya masuk, tolong buka paparan kamera. Jangan tutup kamera. Kenapa saya cakapkan begitu? Sebab guru kita juga manusia. Mereka perlukan interaksi antara manusia. Kalau mereka masuk kelas, anda tutup kamera, apa yang mereka nampak? Mereka hanya akan nampak gambar profil anda yang tak bergerak. Maka mereka punya semangat nak mengajar pun tak bagus. So, saya perlukan anda buka paparan kamera. Brothers and sisters, ini adab nombor 1. Pakai pakaian kemas, bersiap lebih awal, buka paparan kamera dan buka juga mic anda jika ditanya. Kalau tak ditanya, tolong mute. Ini yang penting dalam PDPR. Konsisten hadir PDPR. Sebab ini saja cara untuk kita berinteraksi dengan guru kita. So, kalau ada cikgu buat PDPR waktu malam, ikut follow. Kalau ada yang hadir kelas biasa pagi, pergi kelas biasa pagi. Dan saya minta, kalau anda boleh hadir dalam kelas biasa, jangan tak hadir dalam PDPR. Okey? Itu yang paling penting. Dalam tempoh ini, brothers and sisters, PDPR ini seumpama gas oksigen tambahan untuk anda. Guru-guru ada ekstra lebih buat masa tambahan untuk mengajar anda walaupun waktu malam. Buat kelas macam sekarang ni, Cikgu Yuli di luar waktu kerja menganjurkan program ni malam ni. Saya dipahamkan beliau terpaksa mengurung anak-anak beliau untuk menjalani program seperti ini. Kerana inilah pengorbanan seorang guru. Tolong komen di situ. Terima kasih cikgu. Tolong komen. Terima kasih cikgu. Buktikan anda menghargai pengorbanan guru kita. So brothers and sisters, yang seterusnya, anda kena susun masa anda elok-elok dan terbaik. Dalam tempoh yang terhad ini, semua orang diberikan 24 jam sehari semalam. Tak ada orang yang mempunyai masa yang singkat. Tak ada. Tak ada orang yang punya masa yang lebih. Tak ada. Semua sama 24 jam sehari semalam. So brothers and sisters, kenapa ada orang boleh berjaya dalam tempoh masa 24 jam dan kenapa ada orang gagal dalam tempoh 24 jam? Kerana orang yang berjaya itu dia bijak menyusun masa. Orang yang gagal itu dia tidak bijak menyusun masa kerana masanya terbazir begitu sahaja. So brothers and sisters, bagaimana cara kita nak susun masa? Mungkin agak klise anda dengar, mungkin anda kata biasa je program ni, biasa je, tapi tetap perlu anda buat. Anda nak uruskan masa anda perlu jadual waktu belajar. Kalau anda tak uruskan masa anda dengan jadual waktu belajar, maka anda akan ikut mood bila nak belajar. So bila ikut mood, ada mood belajar. Bila tak ada mood, tak nak belajar. So, bila mood tu akan datang? So, mood ni biasanya akan datang bila dah dekat-dekat sangat nak exam, baru nak belajar. So, waktu itu dah tak ada guna lagi nak belajar. So, brothers and sisters, saya mohon kepada anda semua, tolong susun masa anda. So, saya nak tekankan tentang susun masa ini lebih terperinci. Sehari dalam tempoh ini, anda kena mulakan dalam jadual timeline belajar anda, saya nak anda cari 3 jam sehari untuk anda belajar. 3 jam sehari untuk anda belajar. 3 jam sehari ini bukan bermaksud anda belajar 3 jam sekaligus. Tidak. Bukan begitu. 3 jam yang kita maksudkan adalah ambil 1 jam pagi mungkin, 1 jam petang mungkin, 1 jam lagi waktu malam. Mungkin itu pada waktu-waktu yang tidak ada kelas ataupun tidak ada PDPR. Okey, misal kata kalau sekarang awak hadir sekolah ke sekolah waktu pagi sampai tengah hari, so mungkin ambil waktu 1 jam setengah petang, 1 jam setengah lagi pada waktu malam. So 3 jam, itu maksudnya. Kalau tak nak ambil lama sangat petang, mungkin ambil 1 jam petang, ambil 2 jam malam. So itu caranya. Yang penting, anda kena cari masa anda belajar sendiri
dalam masa 3 jam sehari, brothers and sisters. Kalau anda konsisten menyusun masa 3 jam sehari belajar di luar waktu kelas, bermaksud anda ready untuk menuju peperiksaan. Dan saya minta kepada anda, pada waktu sekarang ini tak ada lagi masa untuk anda buka buku teks satu persatu. No. Jangan lagi baca buku teks kulit ke kulit. No, dah terlambat. Apa yang perlu anda buat sekarang adalah anda perlu buka nota-nota ringkas anda. Anda kena buka mind mapping anda buat. Dan anda kena buka soalan-soalan latihan yang lepas ataupun soalan-soalan latihan sebenar. Maka inilah cara anda belajar pada waktu-waktu genting sebegini. Jangan lagi buka buku teks kalau tak ada keperluan. Misalnya kalau cikgu anda kata, okey kita nak tengok balik bab ni, buka surat ni, baru awak buka. Kalau tidak ada, jangan buka. Kenapa? Sebab saya bimbang, bila awak buka buku teks, awak tengok banyak lagi benda yang awak tak cover, akhirnya awak semakin down, awak semakin tak bersemangat dan akhirnya awak tak buat langsung belajar. So lebih baik awak tutup buku teks tu, awak buka nota-nota yang penting, kongsi dengan kawan-kawan, kongsi dalam WhatsApp group, kongsi dalam Telegram group dan kongsi dalam mana-mana medium pembelajaran yang ada. So saya nak minta anda semua tolong sangat-sangat anda kena buka buku-buku nota-nota ringkas anda dalam masa yang singkat ini. So saya ulang, yang pertama anda perlu ada maklumat yang jelas, yang kedua anda perlu diiringi dengan keazaman yang kuat, yang ketiga kena hadir PDPR dan yang keempat bijak anda kena susun masa. So itu yang keempat. So yang kelima, yes, the last one is anda kena semua berdoa bersungguh-sungguh. Bagi yang Islam, solat jangan tinggal, buat solat-solat sunat, minta ibu dan ayah doakan kita, minta guru-guru doakan kita. Brothers and sisters, doa ini adalah senjata orang mukmin. Doa ini adalah satu benda yang sangat power di dalam diri kita. So anda harus berdoa. Okey, anda harus berdoa. Doa ini jangan anda lupakan, jangan anda tinggalkan. Okey, terlebih lagi orang Islam jangan tinggalkan solat. Alright, jangan tinggalkan solat. So doa kedua ibu bapa pula adalah doa yang tak mungkin Allah tolak untuk anaknya. So tolong minta ibu ayah kita, bagi maklumat kita kepada ibu ayah kita, beritahu ke ibu ayah kita, saya nak capai maklumat ini 10A dalam SPM. Boleh tak ibu dan ayah doakan saya? Boleh tak ibu dan ayah berdoakan saya supaya saya capai benda ini? Beritahu ke guru-guru kita, saya minta maaf sangat cikgu-cikgu, selama ni saya pernah melukai hati cikgu. Boleh tak cikgu-cikgu semua doakan kami? Kerana doa guru juga adalah doa yang makbul. Kerana doa guru adalah doa seorang pendidik. So minta guru kita doakan kita. Okey, kita banyak salah, minta maaf dulu dengan guru-guru kita. Kita banyak melukai hati mereka sepanjang kita mengajar. So yang kelima ini adalah berdoa. So yang pertama saya ulang sekali, okey, sebelum anda menuju dewan peperiksaan nanti, tolong tahu matlamat anda. Matlamat ini anda perlu tetapkan dalam minda anda. Okey, saya nak tambah sedikit. Minda kita ini ada satu perkara yang disebut sebagai Reticular Activating System. RAS. Reticular Activating System ini, RAS ini dia seumpama antena yang akan menarik apa jua yang anda percaya, apa jua yang anda yakin, apa jua matlamat ataupun visual yang anda bayangkan. Okey, Muhammad Ali seorang boxing dunia, juara boxing dunia. Okey, Muhammad Ali ni orang Muslim yang bila ditanya kepada dia, Muhammad Ali, kenapa awak setiap kali perlawanan awak boleh menang, awak boleh mengalahkan lawan-lawan awak, walaupun lawan-lawan awak ni orang yang hebat, orang yang kuat dan sebagainya. Apa jawab Muhammad Ali? Dia kata, sebelum saya naik ke gelanggang, saya dah membayangkan untuk mengalahkan musuh saya. Bayangkan brothers and sisters, dia sudah membayangkan dia boleh kalahkan musuh dia. Itulah rahsia Muhammad Ali menjadi legenda bola sepak dunia yang begitu dikagumi. So kalau kita melihat, inilah kehebatan Muhammad Ali dalam menggunakan Reticular Activating System yang ada. Sebelum dia pergi nak tewaskan musuh, dia dah bayangkan dia dah tewaskan musuh itu. So samalah dengan anda, sebelum masuk dewan peperiksaan, anda dah bayangkan, anda dah cemerlang dalam dewan peperiksaan itu. So anda kena tetapkan matlamat itu, kena fikirkan anda boleh berjaya. Reticular Activating System ini dipengaruhi oleh 3 perkara. Yang pertama, apa yang kita fikirkan. Yang kedua, apa yang kita katakan. Dan yang ketiga, apa yang kita rasakan.
So brothers and sisters, saya minta sangat-sangat kepada anda semua, tolong jaga apa yang anda fikir, jaga apa yang anda cakap, jaga apa yang anda rasa. Kerana apa? Apabila anda berfikir yang baik-baik, anda bercakap yang baik-baik, anda berkata yang baik-baik, anda jaga apa yang anda rasa yang baik-baik, maka yang datang pun yang baik-baik. Begitu juga dengan sebaliknya. Samalah dengan orang yang selalu cakap benda tak baik, kita tengok dia akan berkawan dengan orang yang tak baik. Orang yang selalu cakap baik-baik, maka dia akan berkawan dengan orang yang baik-baik. So, begitulah kehidupan kita. So, brothers and sisters, tolong jaga apa yang anda fikir, jaga apa yang anda cakap, jaga apa yang anda rasa. Itu yang perlu anda buat. So, matlamat yang jelas pastinya boleh dicapai dengan keazaman yang kuat dan konsisten menghadiri PDPR. Kebijaksanaan kita menyusun masa dan akhirnya kita berdoa dan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah mudahkan langkah kita, Allah berikan kita kejayaan untuk mencapai kecemerlangan di dalam SPM kita. So brothers and sisters, saya nak tunjukkan satu video untuk anda untuk sebagai kesimpulan kita dalam 5 faktor kejayaan ini. So saya nak tunjukkan sekejap ya. Ya, dia itulah dia brothers and sisters, kita dapat saksikan ada sekumpulan pendaki cuba menawan puncak gunung yang tinggi. Kita lihat ada video tadi berdurasi lebih kurang 5 minit. Kita saksikan tadi ada sekumpulan pendaki cuba menawan puncak gunung tinggi, tetapi di awal pendakian mereka tak ada seorang pun yang berjaya sampai di atas puncak. Bahkan ada yang tersungkur jatuh ke bawah. So brothers and sisters, apa yang kita dapat saksikan tadi adalah orang yang tersungkur jatuh ke bawah ini adalah orang yang apa? Orang yang tak dengar kata. Antara ciri-cirinya mereka tak dengar kata. Tak dengar kata siapa? Tak dengar kata Allah, tak dengar kata Rasulullah, tak dengar kata guru-guru, tak dengar kata ibu bapa. Orang yang tak dengar kata. Itu antara ciri orang yang gagal di dalam pembelajaran. Okey, kita tengok orang yang belajar pun macam tu, dia tak dengar kata. Okey, tak dengar kata. Kita tengok orang yang belajar ni bila cikgu kata buat tugasan ni hantar esok, dia tak dengar kata, dia tak hantar pun esok. Ibu bapa ni minta dia belajar, dia tak belajar. So ini orang yang tak dengar kata. Guru-guru minta dia buat kerja rumah, hadir PDPR, tak hadir. So orang-orang yang tak dengar kata ini orang-orang yang mempunyai ciri orang-orang yang gagal. Samalah juga dengan orang yang jatuh tadi kan. Kita tengok ketua dia kata apa? Jangan banyak bergerak. Maka apa yang dia buat? Dia banyak bergerak. Jangan bergerak, dia bergerak lagi. Jangan bergerak, dia bergerak lagi. So ini antara ciri orang yang gagal. So kita tengok pula ada seorang tua sedang menyelamatkan. Okey, dia kata apa? Tolong potong talinya. Apa dia kata? Tolong potong talinya untuk selamatkan kedua orang anaknya. Untuk selamatkan kedua orang anaknya. So kita tengok siapa itu? Itulah ayah dan ibu kita. Ayah dan ibu yang sentiasa ayah ibu yang sentiasa memberikan kita pengorbanan. They are sacrifice anything for us, but what we do for them. Mereka berkorban apa sahaja untuk anak-anak, tetapi apa yang kita buat? Okey, ibu bapa ni berkorban macam-macam untuk kita, tetapi kita tak boleh berkorban apapun untuk mereka. Seorang yang berjaya, mereka akan melalui pengorbanan ini. Kita tengok mereka akan berkorban masa rehat mereka, mereka akan berkorban masa tidur mereka, mereka akan berkorban dulu masa main game mereka. Bukan saya kata main game tu tak boleh, boleh main game, tetapi jangan main game sepanjang waktu sehingga anda lupa belajar.
Okey, kalau dalam tempoh 3 jam sehari anda dah belajar, anda dah penuhi keperluan-keperluan belajar anda, nak rehat sekejap main game sejam ataupun setengah jam pun okey. Tetapi jangan anda main game sampai anda lupa tugasan belajar anda, lupa waktu anda akan SPM. So, tak salah main game, tapi mainlah pada tempatnya. Okey, sekarang ni kalau boleh kita berpuasa lah dulu main game. Jangan main game sekarang ni sebab masa kita terlalu singkat. Kalau ada masa yang terluang, cuba penuhi balik mana topik-topik yang anda belum cover, cuba cover masa-masa terluang ni. So, itu sangat penting, brothers and sisters. Jadi kita tengok pemuda yang di awalnya terselamat kerana ayahnya berkorban untuk dia. Apa sifat yang begitu hebat pemuda ini? Walaupun kali pertama dia cuba menawan puncak gunung itu dia gagal, tetapi apa yang berlaku, dia tidak berputus asa. Dia teruskan lagi, dia teruskan lagi, dia teruskan lagi. Sehingga apa, brothers and sisters, kita tengok, sehinggalah dia menuju puncak gunung yang tertinggi di dunia. So, kita kena contohi sifat yang ada di dalam pemuda ini. Jangan putus asa. Saya tahu kita semua pernah gagal. Bahkan mungkin sampai saat ini ada yang masih gagal lagi. Tetapi jangan putus asa. Mungkin SPM sebenar kita mungkin tak gagal lagi. Kita lulus, mungkin kita kredit dan sebagainya. So, yang penting jangan berputus asa. Bukan soal berapa kali anda gagal, tetapi soal berapa kali anda bangkit setelah anda gagal. Macam pemuda ni tadi, walaupun pada pertama dia gagal, dia tak berhenti. Dia cuba sampailah dia berjaya menawan puncak dunia yang paling tinggi, iaitu di Gunung Everest. Dan kita tengok pemuda ini, sementara dia nak menuju mendaki puncak Gunung Everest ini, ada seorang memberi teguran kepadanya. Dia kata, you do the right thing, awak buat benda yang betul. Siapakah orang ini? Orang ini analoginya adalah guru kita. Guru kita lah yang tahu kelemahan dan kekuatan kita dalam belajar. Sebab itulah brothers and sisters, bila guru-guru bagi anda tugasan, jangan mengeluh. Bila guru-guru bagi anda tugasan, jangan kata banyaknya, apa ni tugasan banyak betul. Tetapi anda harus bersyukur. Kerana apa? Guru ini nampak dan faham. Dengan cara tugasan itu sajalah anda boleh faham dan lebih matang dalam pembelajaran itu. Anda lebih mahir dalam menjawab soalan ataupun latihan itu. Sebab itu saja cara, brothers and sisters. So, anda jangan skip tugasan-tugasan yang diberikan kerana itu saja kekuatan yang cikgu anda boleh berikan. Dan yang seterusnya kita tengok, pemuda ini sangat menghormati guru dia. So, hormati guru ni bukannya kita kata kita tabik spring kat cikgu macam tu, tak. Tetapi hormati guru ni, satunya dalam kelas kita beradab dengan dia, kita buka kamera, kita berinteraksi dengan dia, kita buat apa yang dia suruh dan kita memberi layanan yang baik kepada guru kita. Maka inilah yang disebutkan menghormati guru. So, ingat brothers and sisters, di sekolah dia guru kamu, di luar sekolah dia tetap guru kamu. Even esok kamu masuk universiti, dia tetap guru kamu. Dan even you dah jadi Perdana Menteri sekalipun, dia tetap guru kamu. Tanpa seorang guru, siapalah kita? Tanpa seorang guru, tak mungkin kita kenal ABC. Tanpa seorang guru, tak mungkin kita boleh kira 1+1 sama dengan 2. Tanpa seorang guru, tak mungkin kita boleh kenal alif bata. Tak mungkin, brothers and sisters. So, hormatilah guru seumpama mana kamu menghormati kedua orang tua. Yang seterusnya, brothers and sisters, kita tengok pemuda ini, ketika dia sedang mencapai kejayaan menuju puncak yang tertinggi di dunia, apa yang berlaku ketika dia menuju puncak yang tertinggi di dunia? Apa yang berlaku? Kita tengok sebelum sampai di atas puncak, dia mendirikan solat. Bila dia mendirikan solat, ini menunjukkan apa? Dia tahu kejayaan ini tak mungkin dicapai tanpa izin daripada Tuhan, tanpa izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So, kita tengok pemuda ini semakin menuju puncak kejayaan, semakin dia menjaga hubungannya dengan Tuhan, semakin dia menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So, samalah dengan kita, semakin getir, semakin dekat kita dengan kejayaan ini, semakin kita jaga hubungan kita dengan Allah, semakin kita jaga solat kita dan sebagainya. So, tolong brothers and sisters, tolong buat seumpama itu, jadikan dia sebagai satu benda yang menjadi kekuatan untuk anda, ya, menjadi kekuatan untuk anda. Anda rasa down, carilah dia kerana dialah pemilik segala kekuatan. Anda rasa lemah, mengadulah dengan dia kerana dialah pemilik segala kekuatan. Minta dengan dia, minta bersungguh-sungguh dengan dia kerana dialah adalah pemilik segala yang ada di langit dan di bumi, kerana dialah adalah Rabb dan Tuhan kita. So, minta dengan dia sungguh-sungguh, nescaya Allah akan bantu dan mudahkan urusan kita.
So samalah macam anda. So masa sekarang ni banyakkan solat-solat sunat. Kita nak difahamkan dengan mudah. Kita banyak solat, jaga solat duha kita. Kita nak dilapangkan dada, kita banyak solat duha, kita banyak baca Quran, kita banyak mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha yang begitu menjadikan anda orang yang lebih berjaya bukan sahaja di dunia bahkan di akhirat. So para pelajar yang sedang menyaksikan saya, itulah kesimpulan daripada kita tengok video itu tadi dan pengisian kita pada malam ini. So malam ini saya tak nak bercakap panjang seorang diri, saya nak kita ditemani juga oleh cikgu Yuli untuk mungkin pada minit-minit yang terakhir, dah 1 jam kita bersama. Pada minit-minit yang terakhir mungkin kita boleh bukalah cikgu ya, kalau ada sesi soal jawab dengan para pelajar. Mungkin cikgu boleh bacakan, atau mungkin ada yang malu nak tulis di ruangan komen, ada PM cikgu, kita boleh teruskan dengan sesi soal jawab. Mungkin kalau saya tak boleh jawab, cikgu pun boleh jawab, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Silakan. Anak-anak pelajar ada soalan ataupun ada kemusykilan, nak minta pendapat, boleh kemukakan di ruangan komen. InsyaAllah cikgu ataupun cikgu Jumat akan cuba sedaya upaya untuk membantu anda. Ini adalah salah satu usaha cikgu untuk bantu anak-anak pelajar, dan selebihnya terpulang kepada anak-anak pelajar untuk menerimanya macam mana, kan? Cikgu sudah berusaha sebaik mungkin, tinggal lagi penerimaan anak-anak pelajar macam mana. Kalau anda rasa segmen ini sangat membantu, insya-Allah membantu. Kalau anda rasa biasa-biasa saja, memang biasa-biasa sajalah. Okey? Benda yang biasa kita boleh jadikan luar biasa dengan semangat dan expectation kita tu macam mana. Untuk mungkin pada minit-minit yang terakhir, dah 1 jam. Ya, ada soalan. Sekejap, saya cuba macam baca. tak dapat tengok Facebook tu dah. Cikgu Jumat boleh baca boleh, soalan? Sekejap. Saya tengok dulu juga diorang punya komen ni. Mana komen diorang ni? Mana? Sili JW Pasa sudah keluar kah? Pasa Gunawan. Siapa lagi? Ain. Sekejap, saya tengok diorang punya komen dulu. Tok Meli ada, Tok Meli. Syarizman. Ada komen ni. Tiada? Sekejap. Kalau tiada kita boleh tutup. Awal boleh tidur awal. Pasa sudah keluar kah? Pasa Gunawan. Sekejap cikgu. Okey. Di atas ni boleh ada soalan. Ada cikgu, Meme dia kata ada. Meme ada. Siapa lagi? Apa soalannya tu? Belum lagi dia type. Apa soalannya tu kanan? Tiada soalan. Li Jiawei tiada soalan. Okey, Assalamualaikum cikgu, saya Wana. Okey Wana, ada soalan apa Wana? Waalaikumsalam Wana, apa soalannya? Ada tadi bertanya ni tapi tak jumpa, sudah terlalu banyak komen kan. Okey, terima kasih. Terima kasih yang share, terima kasih yang like, terima kasih yang komen. Komen 351 komen. Oh, banyak komen. Patutlah tak keluar soalan ni. Okey. Jadi tak ada soalan Cikgu Yuli. Jadi kita tutuplah. Sekejap Cikgu Yuli, kita bagi iklan dulu sekejap ya. Okey. Okey, jadi kepada anak-anak pelajar, mungkin ada yang tak berpeluang hadir live pada hari ini. So anda boleh ikuti siaran ulangannya di YouTube channel saya. Okey, type saja Jumat Saleh, anda boleh ikuti siaran ulangannya di situ. InsyaAllah saya akan upload, dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol loceng lah gratis guys. Okey. Dan sekali lagi saya minta anda juga tolong follow jugalah saya di Instagram saya Jumat_Saleh. Boleh follow saya di situ, dan jangan lupa support juga
page saya ini Jumat Saleh, anda boleh like dan follow page ini, sebab dari semasa ke semasa saya memang banyak live bersama dengan guru-guru dan sebagainya. So mungkin ini kesempatan anda. So dalam YouTube channel saya juga saya banyak berkongsi tip-tip belajar untuk pelajar SPM. So dia sangat baik untuk anda pergi tengok, belajar kat situ, terutama subjek sejarah saya banyak kongsi. Okey. Okey, jadi cikgu, kita raikanlah, ada seorang bertanya ni. Soalan dia, soalan saya, cikgu, macam mana nak jadi murid yang berpotensi, daripada Wana tadi. Okay, Cikgu Yuli mungkin nak Okey, jawab, cikgu. saya serahkanlah kepada Cikgu Jumat untuk jawab, sebab saya mungkin di sekolah dia orang boleh jumpa lagi untuk bertanya secara direct. Ya, Kalau dengan betul. Cikgu Jumat ni malam ni lah peluang untuk mereka bertanya dengan Okey. mengasah sudut main. Okey, baik. Terima kasih adik Wana yang bertanya. Sebenarnya potensi ini adalah satu benda yang boleh kita gilap. Yang boleh kita gilap, yang boleh kita asah, yang boleh kita latih. Walaupun pada awalnya kita bukanlah pelajar, kita pelajar biasa-biasa, kita bukan pelajar ni. Tetapi bila kita mengikut potensi ini, kita boleh gilap. Macam mana kita boleh gilap? Kita melalui latihan, melalui pembacaan, melalui tunjuk ajar dari guru, itu boleh mengupgradekan kita punya kualiti dan potensi. Sebagai contoh ya, saya sendiri pernah duduk di kelas yang paling belakang, di kelas paling hujung. Tetapi macam mana saya boleh keluar menjadi orang yang boleh menjejakkan kaki universiti dan sampai sekarang boleh berjaya seperti yang anda saksikan sekarang. Kenapa saya boleh keluar dari situ? Sebab melalui keinginan pertama, keinginan yang kuat, keazaman yang kuat untuk keluar supaya lebih berpotensi. Yang kedua, melalui latihan. Kita kena banyak berlatih. Okey, apa potensi yang saya nak keluarkan? Potensi nak keluar daripada kelas ujung ni pastilah potensi belajar. Kan? Kita kena ada result yang bagus untuk pindah kelas depan. So, latihan kita kena buat. Kemudian dengan bacaan, kita kena banyak membaca. Kalau kita tak banyak membaca, maka potensi itu tak boleh terserlah. Sebab kita hanya mengharapkan daripada input-input yang tak sah mungkin. Maka kita kena perlu banyak membaca. Yang seterusnya, kita perlu banyak bimbingan daripada guru-guru. Okey, saya ingat lagi, guru-guru saya banyak bimbing saya, sehingga kan dia kata saya mampu capai apa yang sebenarnya saya tak boleh capai kalau saya berterusan belajar dan belajar dan belajar. Dan akhirnya kata-kata guru itu memberi satu inspirasi kepada saya. So yang seterusnya adalah jaga lingkungan anda. Kalau anda nak jadi orang yang berpotensi, berkawanlah dengan orang yang berpotensi. Okey, kalau anda nak jadi orang yang biasa-biasa, berkawan dengan orang biasa-biasa. Kalau awak nak jadi orang luar biasa, berkawan dengan orang yang luar biasa. Sebab tu kawan ni seumpama minyak wangi. Ada kalanya kalau kita berkawan dengan penjual minyak wangi ni, walaupun kita tak jual minyak wangi, kita akan terasa bau wangi. Tetapi jangan jadi kita berkawan macam kita berkawan dengan tukang besi. Tukang besi ni kalau kita tak dapat kita akan boleh terkena taik besi kan. Jadi baunya lagi dan sebagainya. So tak bagus. Okey. Jadi itu sajalah. Okey, terima kasih. Tu kata Hana tu, insya-Allah. Okey, so saya harap insya-Allah Hana boleh jadi orang yang berpotensi. So list down potensi apa yang awak nak cuba capai. Kalau potensi dari sudut akademik, tak ada cara lain lah, belajar. Kan? Kalau potensi dari sudut macam mana nak cakap di depan, anda kena berlatih di depan cermin, anda kena berlatih membaca untuk skill-skill komunikasi dan sebagainya. Itu antaranya lah. So wallahu alam. Okey, terima kasih. Betul, kata Muhammad Firdaus, kena percaya diri. Betul. Lijah terbaik Cikgu Jumat. Terima kasih Lijah, support. Thank you very much. Saya tengok Lijah aktif. Nur Syaviliana, terbaiklah cikgu. Okey, terima kasih. Terbaiklah. Soalan saya cikgu macam mana? Okey dah. Saya dah jawab tadi. So itu sajalah kot malam ni cikgu, sebab saya dah tengok tak ada soalan lagi. Mungkin kata-kata akhir dah kot daripada cikgu sendiri, insya-Allah. Okey. Insya-Allah. Ya, alhamdulillah sekarang jam pun sudah menunjukkan pukul 10.14, yang memang tepat sejam seperti yang dirancang, cuma lewatlah permulaannya. Okay, terima kasih yang tidak terhingga kepada Cikgu Jumat atas perkongsian yang sangat bersemangat tu tadi, yang sangat bermanfaat, dan cikgu harap dengan perkongsian itu dapat memotivasikan anak-anak pelajar berfikir dari sudut pandang yang berbeza,
Okay, open your mind. Mungkin kita rasa diri kita ini biasa-biasa sahaja, tetapi kita boleh jadi orang yang luar biasa dengan cara berfikir yang luar biasa dan usaha yang luar biasa. Okay? Bila ingin menjadi orang yang hebat tu, kita perlu ada proses yang hebat. So, kita perlukan pengorbanan. Okay? Bukannya goyang kaki orang yang hebat yang kita nampak sekarang, orang-orang yang hebat itu sebenarnya di sebalik kehebatan mereka itu ada proses-proses hebat yang mereka lalui seperti perkongsian Cikgu Jumat tadi. Cikgu harap anak-anak pelajar take note, okay? Dengan keadaan pandemik sekarang, jangan mengalah. Sepatutnya kamu lebih fokus pada apa yang kamu boleh ubah, okay? Fokus pada apa yang kamu boleh pelajari daripada apa yang telah terjadi sekarang ini. Jangan tinggal mengeluh, jangan terduduk, tetapi bangun untuk berusaha menjadi anak pelajar yang cemerlang, SPM-nya. Okay? Cikgu rasa, cikgu ada mau gulung lagi ataupun saya tutup saja, sampai di sini saja? Baik, insyaAllah. Okay. Okay, Diego. Cikgu Jumat ada mau cakap apa-apa lagi atau saya tutup? Okey, akhir kalam dari saya mohon jutaan terima kasih juga kepada bimbingan dan kaunseling daripada SMK Kunak kerana memberikan kesempatan dan ruang untuk julung-julung kalinya. Dan saya ucap tahniah kepada pelajar-pelajar yang daripada awal sampai akhir bersama-sama dengan kita. You do the best, awak buat yang terbaik, dan itu antara komitmen yang anda berikan. Saya sangat respect kepada anda. Anda bersama sehingga program ini tamat, itu satu attitude yang sangat bagus. Dan di kesempatan ini saya mohon maaflah kalau ada penyampaian yang kurang sempurna dan mungkin tak difahami. Saya mohon maaf. Yang baik datang pada Allah, yang lemah dari kelemahan saya. Dan saya juga mendoakan kepada pelajar-pelajar SPM dan pelajar STPM yang menyaksikan, semoga anda dimudahkan urusan, semoga anda berjaya dunia dan akhirat. Semoga anda semua dilapangkan fikiran, okay, dijernihkan dada anda, dijadikan anda mudahkan semualah. Semoga anda boleh jadi insan yang berjaya bukan saja dunia dan akhirat. Dan itu saja. Terima kasih banyak dan minta maaf kalau ada salah dan silap. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Cikgu Jumat untuk part kedua. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Jumat. Terima kasih semua anak-anak. Okay, jumpa esok. Jaga kesihatan, stay safe. Bye. 5, 4, 3, 2, 1, close the show. Thank you for watching guys, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.